Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalain harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa lam ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhim alani. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian maghrib sementara isyak ini. Kuliah PKP kita masih lagi PKPB di Selangor. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di amal masyarakat insyaAllah untuk nota My Quran Time. Hari ini untuk surau Al-Firdaus Jalan Murni Sarjana Impian insyaAllah. Kita share sama-sama. Kita sambil tu kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama share. Mohon share. InsyaAllah sama dengan saya insyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 213 insyaAllah. 213 Al-Baqarah daripada nota My Quran Time yang ditajukkan ataupun diringkaskan maksudnya iaitu petunjuk Allah kepada orang yang beriman insyaAllah. Ayat 213 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca ayat 213 Al-Baqarah. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinah min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 213 yang diringkaskan iaitu petunjuk Allah kepada orang yang beriman. Kita baca maksud dia sama-sama insya-Allah. Umat manusia pada awalnya bersatu
yakni di dalam agama Allah. Namun setelah itu berlaku perselisihan sehingga sebahagiannya menjadi sesat. Lalu Allah mengutuskan para nabi kepada sebagai penyampai berita gembira kepada dengan balasan surga, dan pemberi ingatan yakni kepada mereka yang tidak beriman dengan balasan seksa. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang terkandung kebenaran, untuk bersama mereka kitab yang terkandung kebenaran, untuk memberi jawapan kepada manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab yang berselisih faham setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, kerana kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah berikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia hendaki ke jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 213. Petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk yang manusia yang tidak mahu bab kebenaran dan mahu yang kebenaran. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu nabiyina mubasysyirin wa munzirin. Untuk umat manusia awalnya bersatu di dalam agama Allah, namun setelah itu berlakunya perselisihan sehingga sebahagiannya menjadi sesat. Lalu Allah mengutuskan para nabi sebagai penyampai berita gembira kepada dengan balasan surga. Kemudian memberi ingatan kepada mereka yang tidak beriman dengan balasan seksa. Ayat ini adalah formula penting. Formula penting yang menyatakan bahawa seluruh umat manusia pada awalnya bersatu di dalam alam roh, dalam agama Allah, iaitu mengaku Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan sekalian alam. Manusia mereka hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perjanjian lama kita di masa alam roh. Kita mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang sebenar-benarnya. Ayat ini adalah formula penting untuk mengingatkan kita awalnya bersatu di dalam alam roh, yakni agama Allah, mengaku Allah sebagai Tuhan. Perkataan wahidatan dalam ayat ini bermaksud tauhid. Semua umat manusia asalnya berpegang kepada fahaman tauhid yang sama, sehinggalah syaitan meniupkan keraguan kepada sebahagian umat yang lain. Lalu mereka termakan pujukan rayu syaitan tersebut, sehingga sanggup menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka juga melakukan kesyirikan dan kesesatan. Tak hendak ikut kebenaran, tak hendak ikut yang ditulis dalam Al-Quran. Dia nak fatwa dia sendiri, dia nak dia punya cara dia sendiri. Dia tak hendak cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak lari daripada kebenaran. Kadang-kadang tak berubah perangai, sampai dah berumur lagi masih lagi nak bab kemaksiatan, nakkan harta, nakkan kuasa. Ada buktinya sekarang sedang berlaku. Untuk memperbetulkan keadaan yang telah kacau bilau ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membangkitkan para rasul untuk mengajar semula akidah tauhid kepada manusia, menjadikan manusia kembali menjadi satu umat yang teguh. Allah turunkan rasul, kita dapat rasul yang terakhir Rasulullah SAW.
Tugas para rasul yang pula adalah memberi berita gembira kepada mereka yang taat dan memberi ancaman ataupun amaran ataupun peraturan kepada mereka yang sebaliknya. Itu tujuan rasul. Ya, bukan saja-saja turun, ya, bukan saja-saja Allah utuskan. Allah nak bagi amaran, Allah nak bagi peraturan. Dah pun dibagi peraturan, ada tertulis dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya agar kita tidak tersasar dalam kehidupan. Namun disebabkan para rasul sudah tiada lagi hari ini, maka tugas itu telah dialih ke puncak di pundak kita pula. Maksudnya, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang terkandung kebenaran untuk memberi jawapan kepada manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kitab Al-Quran. Daripada kegelapan jadi terang. Adanya cahaya. Itu tujuan Quran, untuk menerangkan kegelapan. Allah SWT telah tidak menurunkan para rasul dengan tangan kosong sahaja, tetapi mereka diberi kitab sebagai petunjuk. Manakala tujuan kitab-kitab wahyu itu diturunkan bukanlah untuk disorok, tetapi digunakan sebagai sumber hukum kepada manusia. Kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi ukur untuk membezakan antara fahaman yang benar dan fahaman yang salah. Itu ditujukan. Itulah tujuan kitab diturunkan. Bukan saja-saja untuk dibaca saja, untuk diamalkan sebenarnya. Ia digunakan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Kerana itu, kalau ada perbezaan pendapat, kita perlu merujuk kepada kitab. Zaman sekarang kitab kita adalah Al-Quran. Tu, ya, tak ada lain yang akan menerangkan kita. Itulah kitab yang akan menerangkan kita sekarang sampai akhir zaman, sampai hari kiamat esok. Ia digunakan untuk menentukan yang benar dan mana yang tidak. Kerana itu, kalau ada perbezaan pendapat, kita perlu merujuk kepada kitab. Zaman sekarang, kitab itu adalah kitab Al-Quran. Itulah petunjuk kita. Jangan kita mandai-mandai nak buat keputusan. Hari ini banyak perbezaan pendapat dalam kalangan umat, tetapi sayangnya banyak juga masalah tidak dirujuk kepada kitab sebagai kata putus. Ini kerana ramai yang jahil tentang ilmu Al-Quran, sedangkan ia amat jelas kepada mereka yang mempelajarinya. Yang tidak jelas hanyalah kepada mereka yang tidak belajar atau mereka yang degil setelah mengetahuinya. Tu yang degil, yang tak nak belajar. Tu sebab tu dia tak tahu. Sebab tu dia tak nak ambil tahu. Pasal apa? Jahil daripada ilmu Al-Quran. Simpannya Quran dalam almari, tak ditengoknya. Beli lagi Al-Quran, tak ditengoknya erti Al-Quran tu, tak dibacanya Quran tu terjemahannya, tak dipelajarinya lagi, langsung jadi simpanan. Waktu bila Quran dibaca? Waktu Ramadan, waktu orang yang mati, waktu tahlil, waktu baca Yasin, satu-satunya surah popular untuk orang-orang mati, ataupun malam Jumaat. Itu saja. Tak salah, tapi kena renunglah, kena tahulah bab pengertian Al-Quran tersebut. Wa makhtalafa fihi illa allazina utuh min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyam bainahum. Hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab yang berselisih faham setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, kerana kedengkian di antara mereka sendiri. Diturunkan kitab itu kepada Nabi, para Nabi sebenarnya adalah untuk menyelesaikan pertelingkahan manusia. Namun disebabkan ada di antara umat manusia yang cintakan kedudukan
serta terlalu selesa dengan nikmat yang mereka perolehi sehingga tidak mahu menerima penjelasan yang datang daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tu berlaku sekarang. Terkejar-kejar dengan pentadbiran, terkejar-kejar nak jadi pemimpin. Siap offer diri nak jadi pemimpin. Nak jadi leader, kononnya dia yang terbaik. Tak hendak tengok pun aturan pada Al-Quran. Tak dijenguk pun. Dia saja yang betul. Maknanya sombongnya dengan Allah Ta'ala. Padahal Quran dapat menyelesaikan sebanyak-banyaknya penyelesaian. Pasal apa? Cintakan kedudukan serta terlalu selesa dengan nikmat yang dia dapat sekarang. Kadang-kadang kita terlampau selesa, mewah kita. Tak jenguk Quran, tak tengok pun majlis Al-Quran, majlis ilmu, my Quran time, langsung tak tengok. Sombong dia dengan ayat-ayat Allah. Qari dengan qariah Malaysia ni merayu-rayu dengan lagu macam-macam, tak terasa langsung telinga yang diberi Allah Ta'ala hendak mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sombong yang amat sangat. Dia dengar lagi sedap lagu yang sedap kononnya lah, tapi terlupa telinga yang diberi Allah Ta'ala tu sebenarnya bukan untuk mendengar lagu, sebenarnya untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala. Tu sepatutnya telinga tu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya golongan orang Yahudi, walaupun mereka telah memiliki kitab Taurat yang telah menerangkan mengenai hukum hakam dan telah datang pelbagai penjelasan daripada Nabi dan Rasul, namun mereka tetap berselisih faham ataupun berselisih pendapat terhadap banyak perkara syariat dan hukum. Semuanya disebabkan oleh kezaliman dan sikap hasad yang ada dalam hati mereka. Itu perangai Yahudi. Bencinya tengok Rasulullah SAW. Pasal apa? Lahirnya Nabi yang akhir bukan dari kalangan Yahudi, bukan kalangan Bani Israel. Lahirnya Rasulullah SAW daripada kaum Arab. Itu yang marah sangat Yahudi, dengki yang amat sangat. Fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Maka dengan kehendaknya Allah berikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia hendaki ke jalan yang lurus. Tu kita dah dapat, maknanya kita jagalah apa yang Allah beri. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani saling berselisih di antara mereka dan jauh daripada kebenaran, maka dengan kehendak Allah Dia memberikan petunjuk dan hidayah serta kebenaran lebih-lebih lagi kepada orang yang beriman tentang perkara yang mereka perselisihkan itu. Semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Antara bentuk kebenaran yang sering Ahlul Kitab berselisih pendapat adalah pertama, tentang beriman dengan Nabi Isa AS, di mana orang Yahudi mendustakannya serta menuduhnya bermain sihir dan berusaha untuk membunuh baginda. Ini cerita yang pertama, cerita tentang beriman dengan Nabi Isa AS. Yahudi mendustakannya. Ini perselisihan antara Yahudi dengan Nasrani. Yang kedua, hari Jumaat merupakan hari yang paling baik, namun orang Yahudi telah menjadikan hari Sabtu dengan umat Nasrani menjadikan hari Ahad kepada hari yang paling baik. Manakala Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi petunjuk kepada umat Islam untuk menjadikan hari Jumaat sebagai hari raya. Tu. Tapi orang Islam kadang-kadang tak merasakan hari Jumaat tu hebat. Sama je. Walaupun hari tu hari yang ada sembahyang Jumaat. Tak terasa apa.
tak menghayati yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang ketiga, tentang arah kiblat kaum Nasrani, kaum Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan umat Nasrani menghadap ke tempat terbitnya matahari. Allah SWT telah memberi petunjuk kepada umat Islam yang menghadap Baitul Atiq ataupun Kaabah, kiblatnya Nabi Ibrahim. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia khendaki. Allah, nampak bezanya kiblat antara Nasrani, Yahudi, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk. Itu antara perselisihan faham antara Nasrani, Yahudi dan umat Islam. Sesungguhnya Allah SWT memberi hidayah kepada orang yang beriman tentang kebenarannya, iaitu Al-Quran. Siapa yang committed dengan Al-Quran, Allah SWT memberikannya hidayah dan juga akan jaga kita. Begitulah sebaliknya, jika kita tidak committed kepada Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang suka bertelingkah. Waktu bila dah baca Quran, pastikan kita tidak bertelingkah lagi. Jangan kita nak mawang, jangan kita nak hukum orang, jangan kita dah tahu tadabbur, dah tahu tazakur, kita hukum pula orang. Silap besar kita. Ini pun sama juga, bila dah tahu Quran, perangai kita, kalau boleh ikutlah apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Apa yang dapat disimpulkan ayat ini penting untuk memberi semangat bahawa kita ini berasal dari satu rumpun yang sama. Kita boleh bersatu dengan formula daripada ayat ini, iaitu dibawakan berita gembira, peringatan dan kitab sebagai sumber peraturan, rujukan dalam menghakimi sesama manusia. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 103, bahawa Al-Quran ini tali Allah yang cukup panjang. Sesiapa yang memegangnya, ia akan bersatu, tidak bercerai-berai. Allah, tuan, tali Allah Ta'ala ditulis dalam Al-Nisa, surah Al-Imran ayat 103. Kita kena berpegang, bertaut terus dengan tali Allah Ta'ala. Allah SWT menyatukan hati kita melalui Al-Quran. Tidak kira kita ini berbeza pendapat atau datang dari berbagai latar belakang. Tetapi dengan Al-Quran kita boleh bersatu dan berada di jalan yang sama, yakni jalan hidup yang benar dan dapat membina bahagia sama ada dunia ataupun di akhirat, yakni jalan yang lurus. Apakah mesej daripada ayat ini? Pertama, pada mulanya manusia bertauhid, sedangkan kesyirikan adalah sesuatu yang datang selepas itu kepada manusia. Kedua, tugas utama para rasul adalah memberi khabar gembira kepada sesiapa saja yang beriman dan bertakwa, dan peringatan kepada orang yang ingkar dan berbuat maksiat. Yang ketiga, termasuk tanda kerosakan umat, kehancurannya adalah apabila mereka berselisih kepada kitab, berselisih dalam kitab dan agama. Itu antara ringkasannya. Yang keempat, umat Islam yang hidup berlandaskan kitab, Alkitab dan sunnah dalam hal akidah, ibadah dan hukum adalah umat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenarannya tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan yang kelima, hidayah berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang hamba hendaknya selalu meminta hidayah daripada Allah Subhanahu. Itu antara mesej yang diceritakan dalam ayat 213 yang bermaksud petunjuk Allah kepada orang yang beriman. Maksudnya ada kebenaran, kita follow aja, jangan kita lawan, jangan kita maksiat dengan Allah Subhanahu. Takat tukut malam ni, mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita perisaikan diri, dapatkan kita bekalkan diri untuk menghadap Allah Ta'ala. Sehingga kita jumpa pada ayat 214
yang diringkaskan sebagai bersabar terhadap ujian Allah, sungguh pertolongannya sangat dekat. InsyaAllah kita sambung esok, insyaAllah. Mana yang baik, terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Terima kasih pada surau Al-Firdaus Jalan Murni Sarjana Impian memberi ruang pada saya buat online waktu PKPB ini. Mudah-mudahan diberkati semua, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbid imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa qdi wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bil jabarut wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrifan al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard wa la fis samai was samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzu bika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum minasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu hayallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillahi masyaallah man kana min namatin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.